lagi di mana kita pernah saling bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat walafiat. Hari ini saudara hari apa ini ya saudara? Hari Rabu. Saya nak tengok mana nak tanam. Okey. Ya. Apa khabar saudara Muhammad Kapili? Salam Madani katanya. Begitu juga saudara Zamari LC. Dalam TikTok ni tak nampak pula dah. Ada tak ada? Tengok komen kawan tu. Okey. Apa khabar? Zailan. Terima kasih Saudara Zailan. Saudara Muhammad Hanif. Saudara Ahmad Map, apa khabar sahabat? Semoga anda sihat walafiat. Begitu juga Mazlan Lan. Saudara Duke. Oh, ada nama sedap. Saudara Ramzul. Saudara Azali Kasim, Saudara Mat Paridun Tukiman, Saudara Pak Aziz dari Kuantan. Apa khabar Pak Aziz? Saudara Syah, Saudara Muhammad Asri Dir juga dari Kuantan. Bagaimana agaknya cuaca di Kuantan ya? Tapi cuaca di sekitar rumah saya ni memang panas. Cuma petang tadi hujan sikitlah. Hujan tak menentu. Saudara Azrul Jalil, dahsyat. Tak dahsyat mana pun Saudara Azrul. Apa khabar Saudara Elias Muhammad? Kamisan Dahlan. Selamat Dani katanya. Saudara Zanaria Sulaiman, Saudara Mak Nur Syahidan, Saudara Puan Syarifah Hafifah BSA, Saudara Richard Bakri, Nurfisah Idris dari Kuala Kangsa Perak, Saudara Rosmini dari Pontian Johor, nun jauh di Johor saudara. Begitu juga Puan Halimah Ismail, salam pencerahan, Raja Kamal, Raja Baizian, apa khabar aku orang Sungai Petani. Puan Umi Kalsum, Saudara Abu Seman Hashim dari Batu Pahat, Saudara Fazilah Gadi, salam untuk semua katanya, Saudara Muhammad Ali, Puan Rubidin, Pak Uda, apa khabar Pak Uda? Pak Uda dalam hospital, kenapa tu Pak Uda? Pak Uda masuk hospital, kenapa Pak Uda? Bagi tahulah sikit, katanya di Hospital Melaka Pak Uda. Tak tahu juga sakit apa Pak Uda. Pak Aziz dari Kuantan, cuaca cantik. Saudara Azhar, Saudara Abiki, DZ Ketari, Saudara Jaafar Jeff, Saudara Mokhtar, Saudara Muhammad Yusof. Ni cuma Pak Uda tadi. Dia kata dalam buat Hospital Melaka. Pak Uda sakit apa Pak Uda? Saya bagaimanapun saya mendoakan agar urusan perubatan Pak Uda segeralah pulih seperti biasa. Saudara Muhammad Yusof Bahrom dari Rawang, saudara Abu Nem, Yusof Hashim, salam pencerahan. Terima kasih. Itu juga Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Nur Maria, saudara. Dan teman-teman yang lain, saya minta maaf ya Puan Salma kerana tidak dapat menyantuni semua. Cuma saya terkejut lagi bila Pak Uda dia kata dia dari Hospital Melaka. Mudah-mudahanlah Pak Uda kembalilah cergas seperti biasa Pak Uda. Baik, saudara. Hari ini hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024. Dan tinggal 20 hari je lagi saudara untuk kita menanti kehadiran Fajar Ramadan. Namun begitu saudara, kita dah pun masuk hari yang ke-1427. Virus sebut masih lagi beredar di negara kita. Jadi saya harap agar kita menjaga penjarakan sosial, jaga kebersihan diri. Kalau tempat ramai orang, kita pakai pelitup. Kalau naik bas ke, naik LRT ke, MRT ke, kereta api ke, naik ferry ke saudara, kalau boleh pakailah pelitup muka. Ini untuk jaga kesihatan kita. Bak kata orang, precaution is better than to cure. Ataupun mencegah lebih baik daripada mengubatinya. Apa khabar Roypa dari Terengganu, Saudara Lin, Saudara Mak Abdul Tahir. Alamak, Pak Uda sakit paru-paru berair. Sebab paru berair, saya bukan doktor. Kalau doktor, saya tentu boleh bagi ubat. Bagaimana saudara, teman-teman semua, marilah kita mendoakan agar Pak Uda kembali segera sembuh. Katanya sakit paru-paru berair. Mudah-mudahan segera sihat Pak Uda ya. Baik saudara. Kita masuk naluri kehidupan seperti biasa. Ini mesti saya jelaskan, saya bukan ustaz. Saya juga bukan da'i yang bertauliah. Hanya sekadar membaca culipan daripada tulisan teman-teman yang elok untuk perkongsian kita bersama.
Sungguhnya setiap ujian Allah itu pasti tersirat hikmahnya yang tidak tersingkap oleh mata kasar oleh setiap hambanya. Saya semakin Allah sayang pada kita, sayang pada hambanya, semakin kuatlah ujian yang ditimpakan ke atas kita semua. Ujiannya hanya pada kadar kemampuan untuk menghadapinya kerana Allah SWT tidak pernah bersikap zalim ke atas hambanya. Dia tak akan letak gunung batu kip atas bahu kita. Tapi ujiannya itu kadang-kadang terasa berat sangat-sangat. Namun, bukanlah yang tak boleh terpikul langsung oleh kita. Sebab itu, kita kembalilah berpegang kukuh pada takdir ilahi dalam mencari hikmah dan di setiap musibah yang menimpa. Kerana kadang-kala hikmah itu sering dibaluti dengan selimut putus asa. Bila kita dapat ujian, kita mudah berputus asa. Jangan, saudara. Di sebalik itu, saudara, ujian Allah juga tersingkap pada hambanya yang benar-benar pasrah terhadap percaturan takdir ilahi dan harus berusaha serta berjuang mencari kekuatan serta pengajaran di sebalik takdir itu. Kehebatan Allah SWT, dia hilangkan matahari dalam sekejap mata saja. Bumi menjadi gelap dan muram. Kemudian Allah SWT hadirkan dentuman guru, panahan kilat, membuatkan hambanya berada dalam kegusaran dan kegelisahan. Tapi setelah hambanya puas menangis, mencari, mengharap sinar mentari, Allah menghadiahkan pelangi kehidupan yang lebih indah dan lebih ceria. Begitulah saudara unjuran yang dilakukan oleh Allah, ujian pada kita semua. Jadi hakikatnya bagi mereka yang sabar, yang redha dan tabah menghadapi ujiannya, pasti Allah akan sempurnakan kesabaran, keredaan dan ketabah itu dengan janji syurgawi, saudara. Ujian Allah adalah sentuhan kasih sayang darinya kepada setiap hamba pilihannya agar kita sentiasa mengingati dan mendekatinya di setiap masa dan keadaan. Ingat, saudara, bila kita menghadapi masalah, ada musibah, anggaplah itu sebagai ujian daripada Allah SWT, kerana selepas itu adalah sinar pelangi kehidupan yang jauh lebih baik untuk kita. Baik, saudara. Kita santuni pula mutiara kata yang ditulis oleh sahabat saya, Datuk Seri Said Ali. Katanya, bersangka baik bukan perkara mudah kalau hati kita telah kotor. Jadi untuk itu kita harus berusaha untuk sentiasa beristighfar, memohon kepada Allah, memohon keampunan darinya agar kita selamat di dunia dan akhirat. Ingat, bersangka baik bukanlah perkara mudah untuk dilakukan jika hati kita kotor. Sebab itu selalu saya katakan, bersihkanlah hati kita, saudara. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang dan khawatir negara boleh muflis seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had. Berhati-hati dan berjimatlah, tambah-tambah lagi dalam keadaan ekonomi yang tak begitu menentu sekarang. Saudara, kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, dimasukkan dalam mana-mana channel, tak ada masalah bagi saya. Saya izinkan, tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan dan anda masukkan dalam mana-mana channel. Ingat, saudara, ini pencerahan politik yang matlamatnya sekadar memberi informasi dan juga pandangan supaya warga kita lebih berinformasi sifatnya. Saudara, bila saya memberi pandangan dan juga pencerahan, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya. Dan kalau tak setuju, nak santuni, boleh hantarlah tulisan ataupun apa saja. Tapi gunakanlah bahasa yang harmonis kerana kita adalah warga cinta damai, menyantuni setiap aspek secara harmonis, saudara. Bicara kita malam ini tajuknya adalah noda politik. Apa yang saya maksudkan? Sabar dulu, tunggulah, saudara, kita bagi pencerahan, kita bagi berita dulu, saudara. Sebab hari ini Kementerian Kewangan mengeluarkan kenyataan bahawa harga runcit petrol RON 97, RON 95 serta diesel masih kekal pada harga lama.
RON 97, RM3.47, RON 95, RM2.05 dan diesel pada harga RM2.15. Hinggalah 28 Februari sampai cukup bulan lah saudara nampak gayanya. Jadi Kementerian Kewangan dalam kenyataan hari ini memaklumkan harga ditetapkan berdasarkan harga runcit mingguan produk petroleum di bawah formula mekanisme harga automatik APM. Semua ini adalah untuk melindungi warga pengguna daripada kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global. Walaupun harga minyak dunia meningkat, tapi kerajaan Madani berusaha untuk mempertahankan agar harga tersebut dapatlah dibeli oleh warga kita dengan pelbagai suntikan subsidi, saudara. Satu perkara lagi, saudara, saya melihat walaupun kedudukan kewangan kita berbanding dengan dolar Amerika semalam mencanak naiknya, tapi saya difahamkan kerana ahli parlimen dari parti Republican di Rumah Putih di Washington, saudara, mereka meramalkan bakal berlaku penutupan sementara kerajaan persekutuan sekiranya tiada keputusan mengenai pembiayaan selanjutnya. Dan Speaker Dewan Perwakilan Mike Johnson perlulah mencari penyelesaian di kalangan ahli-ahli Senate. Dia dah, walaupun orang kata kukuh kedudukannya kewangan Amerika dan sebagainya, tetapi Amerika juga mungkin menghadapi suasana yang terlalu tenat dari segi ekonomi kerana ramai meramalkan ia mungkin berlaku penutupan walaupun hanya untuk beberapa hari. Ini berikutan kerajaan Amerika Syarikat akan berdepan penutupan separa jika Dewan Senat tidak meluluskan bajet atau langkah perbelanjaan sementara menjelang 1 Mac akan datang. Dan lebih mengahu-birukan lagi ekonominya, kemungkinan terjadi penutupan panjang kerajaan Amerika secara menyeluruh jika tiada bajet atau langkah perbelanjaan sementara dicapai menjelang 8 Mac. Kerana tokoh-tokoh, ahli-ahli parlimen, Senat daripada Parti Republican nampaknya tidak akan menyokong kerajaan pimpinan Joe Biden. Sebab itu, kalau tiada keputusan, paling lewat pun 30 April, Amerika berdepan dengan suasana yang cukup getir. Sebab tidak ada wang negara yang boleh digunakan dan besar kemungkinan merudum juga, saudara. Sebab itu bersabar. Biarlah orang kata nilai mata wang kita ni berbanding dolar Amerika ni susut dan sebagainya. Sabar, pelan-pelan ini akan berlaku. Saya rasa besar kemungkinan kalau Senat tidak mengundi untuk bajet yang dibentangkan di Dewan Rumah Putih, besar kemungkinan inilah orang katakan malapetaka ekonomi dunia, saudara. Dan saya juga mengharapkan, ini laporan pula, kita masuk laporan daripada Jakarta. Saya agak tertarik, saudara. Sepanjang musim pemilihan presiden, apabila pemain-pemain media sosial menggunakan macam-macam cara. Dan rupanya ia tidak menjentik pun sebarang perasaan kepada Pak Jokowi. Selaku Presiden Indonesia, Pak Jokowi mengakui bahawa beliau sedar adanya penyebaran poster di mana mukanya dia buat macam-macam. Macam kita di sinilah, saudara, pemain-pemain media sosialnya dengan memberikan imej yang tidak baik kepadanya. Namun, jadi Pak Jokowi dia kata, saya lihat di media sosial, disampul, diposter, dilukis muka saya yang pelik, yang aneh, tapi saya tidak ambil peduli. Jadi sebab itu, warga atau pemain-pemain politik kita, contohilah cara Pak Jokowi. Orang kata apa pun dia senyum saja. Katanya wartawan, ini sebab Pak Jokowi menyantuni seramai 16 orang ketua pengarang dan pemain media yang berkampung di Jakarta selama seminggu rasanya, saudara. Ia seramai 13 delegasi Malaysia termasuk 16 ketua pengarang dan pengarang urusan syarikat media, juga pemimpin tertinggi ISWAMI iaitu Pertubuhan Wartawan Malaysia, kerana menghadiri program yang lebih 6,000 wartawan dari seluruh negara Indonesia. Jadi Pak Jokowi berpesan, sewajarnya wartawan, pemain media lebih bertanggungjawab dan janganlah mencontohi sikap. Wajah saya juga jadi pelik nampaknya, tapi saya tak ambil peduli. Mudah-mudahan, kata Pak Jokowi, pemimpin di Malaysia tidak terkesan sebagaimana saya. Itu laporan yang saya dapat daripada Jakarta, saudara. Dan pada teman-teman yang berada di Jakarta, selamat bersantai. Selamat bersantai, carilah makanan yang sedap-sedap di Jakarta, saudara.
Di Pakistan, saudara, saya terpaksa mendengar laporan. Di Pakistan, akhirnya saya dikabarkan bahawa dua parti politik utama Pakistan katanya telah pun mendakwa mereka telah pun mencapai persetujuan rasmi untuk membentuk kerajaan campuran. Ini katanya bahawa semalam perundingan telah pun selesai dan menamatkan rundingan sengit selama 10 hari selepas pilihan raya nasional yang tidak memuktamadkan dan tidak memberikan majoriti yang jelas pada mana-mana parti. Perjanjian antara Parti Rakyat Pakistan PPP, pimpinan Batu Zardari dan Liga Muslim Pakistan Nawaz PML menamatkan semalam ketidaktentuan dan rundingan selepas pilihan raya 8 Februari lalu, saudara. Batu Zardari mengesahkan, dia ada buat sidang akhbar di Islamabad, bahawa bekas Perdana Menteri Shehbaz Sharif akan menjadi calon Perdana Menteri dan bapanya, itu bapa Batu Asif Ali Zardari menjadi calon untuk jawatan Presiden negara Pakistan. Shehbaz Sharif adalah merupakan adik kepada Nawaz Sharif dan kedua-dua parti itu mempunyai jumlah sokongan untuk membentuk kerajaan dan juga mendapat sokongan parti-parti kecil katanya. Tapi perlu dijelaskan, parti terbesar dengan 79 kursi iaitu PPP, kedua 54 kursi. Dan terdapatlah 4 atau 5 parti kecil yang punya majoriti selesa dalam membentuk perundangan menjadikan sejumlah 264 kursi katanya. Dan kelewatan dalam membentuk kerajaan. Membentuk kerajaan menimbulkan kebimbangan kerana Pakistan saat ini sedang bergelut dengan krisis ekonomi. Sebab itu Batu berkata parti itu akan mendesak untuk membentuk kerajaan secepat mungkin. Mengikut perlembagaan, negara itu sidang parlimen perlu dipanggil selewat-lewatnya 29 Februari dan selepas itu undian untuk Perdana Menteri yang baru akan diadakan. Itu keadaan di Pakistan. Tapi kita bersyukur, saudara. Kita seminggu je kita dah selesai. Walaupun tidak ada parti yang dominan untuk membentuk kerajaan. Apa yang dialami oleh Pakistan, begitu kita. Kerana parti pimpinan Imran Khan mendapat jumlah yang agak besar pun tak boleh membentuk kerajaan, saudara. But itu di Pakistan. Saudara Edi Tahir Ottoman hadir. Doza-doza, Saudara Mustafa Boyot, Saudara Azmi Dodin. Apa hal tu Zuzalafa? Kenapa tu? Kata ayat-ayat begitu jangan digunakanlah Zuzalafa. Jangan kita gunakan bahasa-bahasa yang tak baik. Baik, saudara, ini khabar dari Gaza. Kita harus insaf, saudara. Kalau kita berbalah, akhirnya kita akan menjadi seperti negara Pakistan ni, Palestin. InsyaAllah pada 24 hari Ahad nanti saya akan mengundang Duta Besar Palestin untuk hadir ke studio untuk menceritakan gambaran sebenar bagi pihak yang berautoriti untuk menjelaskan bagaimana keadaan di bumi Palestin, bumi Anbiya. Tapi bagaimanapun, saya dipahamkan hari ini Amerika Syarikat sekali lagi menunjukkan kuasanya apabila ia menolak resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menggesa gencatan senjata di Palestin dilakukan. Dalam waktu yang sama, Israel meneruskan tindakan mengebom ke atas Gaza hari ini, semalam saya. Dan seluruh dunia semakin bimbang, krisis kemanusiaan semakin meningkat di wilayah itu. Washington telah pun melakukan veto, saya. Veto adalah kuasa penentu. Dia tak bersetuju, tak dapat nak buat apa. Sebagai negara utama dunia yang cuba mencari jalan keluar daripada krisis yang semakin meruncing. Desakan oleh pengantara untuk gencatan senjata oleh Israel dan Hamas juga tidak membuahkan hasil. Sementara dua cadangan gencatan senjata dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga ditolak, saudara. Semalam Washington memveto. Dia kuasa veto dia cadangan pertama yang dikemukakan oleh Algeria. Kerana Algeria menuntut agar diadakan gencatan senjata kemanusiaan dan pembebasan tanpa syarat semua tebusan yang diculik. Duta Washington ke PBB Linda Thomas Greenfield menyifatkan undian itu terlalu berharap dan tidak bertanggungjawab, katanya. Dan Hamas pula menyatakan veto oleh Amerika Syarikat sama seperti memberi lampu hijau bagi pendudukan Israel untuk melakukan lebih banyak pembunuhan beramai-ramai, genocide. Tindakan veto itu mencetuskan kritikan dari banyak negara, termasuk negara China, Rusia, Arab Saudi
dan juga sekutu-sekutu yang rapat dengan Amerika Syarikat. Termasuklah Perancis serta Slovenia. Jadi Presiden Amerika Joe Biden terpaksalah berdepan dengan tekanan supaya menghentikan sokongan terhadap Israel. Sehingga kan Washington juga, pimpinan-pimpinan politik di Washington mengumpulkan draft resolusi alternatif mengenai Gaza. Ketika kuasa diplomatik bertelagah, Israel terus menyerang Gaza melalui operasi udara dan darat yang hari ini membunuh 103 orang rakyat Palestin dalam tempoh 24 jam. Demikian yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan Palestin. Katanya hingga semalam sekurang-kurangnya 15 orang lagi dibunuh di sebuah rumah di tengah Gaza, Deir al-Balah. Sebenarnya menurut program makanan sedunia WFP, World Food Program, mereka memberi amaran bahawa keadaan di Gaza kini semakin bahaya dan mereka menggesa segera agar tindakan selamat dilakukan untuk memastikan bantuan dapat disalurkan kepada ratusan ribu rakyat Palestin yang kini diambang kebuluran. Dalam satu kenyataannya, Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu berkata pihaknya terpaksa menghentikan penghantaran bantuan ke utara Gaza sehinggalah keadaan benar-benar selamat. Saat ini keadaan tidak selamat, jadi penghantaran makanan tidak dapat dilakukan. Agensi itu komited untuk segera memberi bantuan kepada penduduk yang terdesak di seluruh wilayah yang dilanda perang itu. WFP berkata penghantaran bantuan ke utara Gaza cuba disambungkan pada Ahad 18 Februari lalu, tapi ditangguhkan selama 3 minggu. Tapi terpaksa ditambahkan sekali lagi kerana keadaan tidak selamat. Apabila sistem maklumat, sistem internet juga diputuskan. Gaza kini katanya benar-benar berada dalam situasi yang sangat kritikal. Dan WFP perlu bertindak dengan cepat untuk membantu ribuan orang yang sedang diancam kebuluran. Secara kita akan berhadapan dengan awal Ramadan, bayangkanlah secara keadaan saudara-saudara kita, seagama dengan kita di bumi Anbiya itu berada dalam keadaan yang cukup memenatkan. Sebab itu saya tak tahulah apabila Hamas mengatakan bahawa dia tetap tegas kerana dia tidak akan melakukan sebarang pertukaran tawanan perang daripada Israel, dia tidak akan melakukan menghantar mereka pulang selagi gencatan tidak diadakan sepenuhnya. Jadi ada dolak dalik saudara. Hamas kata begini, Israel kata begitu, Amerika pula begitu. Jadi bumi Anbiya terdedah kepada suasana yang cukup mengerikan. Saudara, itu keadaannya saya tidak dapat membayangkanlah. Bagaimanapun di England juga ia mengundang masalah kepada Sunak apabila Parti Buruh menggesa agar gencatan senjata segera dilakukan di Gaza. Kerana hari ini Setiausaha Luar David Lammy berkata Parti Buruh telah menukar pandangan susulan keadaan di Gaza semakin buruk. Menurut Lammy, parti itu mencerminkan pendapat PBB dan baki anggota Pakatan Five Eyes terdiri daripada perkhidmatan perisikan Amerika Syarikat, Australia, New Zealand dan Kanada. Semalam Parti Buruh membentangkan pindaan yang buat pertama kalinya menggunakan frasa gencatan senjata kemanusiaan segera. Itu tuntutan Parti Buruh. Akhirnya di England berlaku konflik antara Parti Buruh. Jadi pimpinan parti tersebut, Sir Keir Starmer, telah menyeru agar pertempuran dihentikan serta-merta. Pindaan kami, katanya, kami menggesa gencatan senjata kemanusiaan segera sejajar dengan sekutu kami. Itu kata jurucakap Parti Buruh. Kita mengharapkanlah, Sunak pun yang dia dalam diam-diam dia pergi ke Israel, tengok pemeriksaan. England, Amerika memang diketahui adalah antara negara di belakang rejim Zionis. Sebab itu hari ini bila Parti Buruh meletakkan tekanan begitu tinggi, saya rasa mungkin kesan itu boleh runtuh kerajaan di England. Pulanglah sama-sama kita tunggu saudara. Di Amerika, Senate juga mungkin tidak akan mengundi untuk bajet
kesannya tentulah ekonomi Amerika juga terumbang-ambing. Kita di negara kita kita juga akan terkena tempiahnya, saudara. Baik, hari ini awal pagi tadi lah sebenarnya saya menerima berita yang amat menyedihkan bahawa bekas yang dipetua negeri dan juga ketua menteri paling lama di Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud, meninggal dunia di Kuala Lumpur pagi tadi, saudara. Allahyarham mengembuskan nafas terakhir pada jam 4.28 pagi di Cardiac Vascular Centre Kuala Lumpur dan disahkan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, iaitu Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Jenazah Allahyarham telah pun diuruskan di Masjid Negara Kuala Lumpur sebelum diterbangkan ke Kuching untuk penghormatan terakhir terhadap tokoh berusia 80 tahun itu. Sebab sejajar dengan itu, maka Sarawak mengumumkan perisytiharan berkabung selama 2 hari mulai 21 dan 22 Februari sebagai menghormati pemergian bekas yang dipetua negeri Tun Abdul Talib Mahmud. Menurut kenyataan rasmi Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Abu Bakar Mazuki, semua majlis rasmi yang melibatkan acara-acara hiburan hendaklah ditangguhkan. Bendera resmi Sarawak dikibarkan separuh tiang di seluruh negeri Sarawak. Tuan Abdul Taib Mahmud mengembuskan nafasnya pagi tadi, ya saudara. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan takziah melalui akaun peribadinya. Beliau mengucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham Tun Taib Mahmud. Dalam hantarannya, beliau turut berkongsi rasa sedih atas pemergian Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud. Jadi katanya, saya mewakili pentadbiran Kerajaan Madani mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham dan rakyat Sarawak. Sesungguhnya kita, terutama rakyat negeri Sarawak, kehilangan seorang sosok negarawan yang dihormati. Itu adalah catatan dalam laman media sosial resmi Yang Amat Perdana Menteri. Dalam waktu yang sama, Jemaah Menteri hari ini merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud. Selaku jurucakap Kerajaan Madani, Saudara Fahmi Fadzil berkata, Allahyarham juga bekas Ketua Majlis Sarawak mempunyai banyak jasa terhadap pembangunan dan permodenan negeri di Bumi Kenyalang. Sudah pasti kesan daripada pentadbiran dalam tempoh beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri, beliau telah memainkan peranan sangat penting dalam pembangunan dan permodenan Sarawak, katanya. Jadi, pemergian beliau Allahyarham sudah cukup mendukakan dan hiba. Penting juga untuk kita kenang jasa bakti Allahyarham. Itu kata saudara Fahmi Fadzil apabila dihubungi oleh Berita Bernama. Selaku Menteri Komunikasi, katanya semasa Minggu Perpaduan 2023 yang diadakan di Kuching pada Mei tahun lalu, itulah merupakan acara terakhir beliau bertemu dengan Tun Abdul Talib. Saya lihat Allahyarham keuzuran, tapi beliau tetap gagah meneruskan kerja pada waktu itu, katanya. Sebenarnya seluruh rakyat Bumi Kenyalang merasa sedih atas kehilangan seorang yang berjasa. Sebab itu selalu saya katakan, saudara, gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Saudara, kenapa tidak kita sedekahkan bacaan surah Al-Fatihah mengiringi ruh Allahyarham Tun Abdul Talib Mahmud ke negeri yang abadi. Kita iringi perjalanan ruhnya untuk pergi ke negeri yang abadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitulah keadaan saya. Hidup ini pertunangannya, selalu saya katakan, pertunangan kehidupan adalah kematian. Dan kita yang hidup ini teruslah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan sebagai usaha hari ini, pimpinan kerajaan, khususnya UMNO dan MARA sedang berusaha untuk mewujudkan Kongres Ekonomi Bumi Putera yang keempat, silap saya. Sebab itu,
Kongres Ekonomi Putra yang akan berlangsung pada 29 Februari nanti adalah amat signifikan kerana ia mahu menyambung agenda yang belum selesai. Demikian menurut Setiausaha Veteran UMNO Malaysia, Datuk Mustafa Yaakob. Katanya, Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama telah diadakan pada 1965 dan menyaksikan sebanyak 70 resolusi telah diluluskan. Antaranya adalah penubuhan Bank Bumi Putra dan Majlis Amanah Mara. Ia diikuti pada Kongres Ekonomi Putra yang kedua pada 1978, di mana sebanyak 84 usul telah diluluskan oleh peserta sebagai sambungan kepada usul yang telah diluluskan dalam Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Sementara Kongres Ekonomi Bumi Putra yang ketiga, seterusnya sehinggalah Kongres Ekonomi Bumi Putra ke-7 telah dilaksanakan pada tahun-tahun 1992, 99, 2010, 2018 dan 2020. Walaupun Kongres Ekonomi Bumi Putra ini dimulakan pada zaman Kerajaan Barisan Nasional, tapi ianya diteruskan di zaman kerajaan selepasnya, hinggalah di zaman Kerajaan Perpaduan Madani sekarang. Dan ini bagi membuktikan bahawa Kongres ini adalah penting agendanya untuk menyelesaikan masalah Bumi Putra yang masih belum selesai, walaupun telah banyak yang berjaya diselesaikan melalui dasar ekonomi baru dan dasar-dasar lain yang sentiasa menjadi agenda utama kerajaan untuk membantu warga Bumi Putra. Kongres Ekonomi ke-8 yang akan berlangsung akhir bulan ini menjadi lebih penting apabila agensi pemegang taruhnya diserahkan kepada MARA, iaitu satu agensi yang ditubuhkan hasil resolusi Kongres Ekonomi Bumi Putra pertama 60 tahun lalu. Dan menurut Datuk Mustafa Yaakob lagi katanya, ini jelas menunjukkan kerajaan mahu semua resolusi yang ke-8 ini akan dilaksanakan sepenuhnya. Sebab itu, pemilihan MARA yang berada di bawah Kementerian Luar Bandar, pimpinan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dahir Hamidi adalah satu strategi yang tepat dan betul. Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 akan berlangsung pada 29 Februari ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, PICC. Dan majlis penutupnya akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam ulah lanjut, Datuk Mustafa berkata Veteran UMNO berharap dan amat berharap serta menaruh harapan supaya peserta Kongres Ekonomi Putra ini tidak akan melupakan mana-mana resolusi yang telah diluluskan dalam Kongres sebelum ini yang belum dilaksanakan agar ia dapat diperbarui sesuai dengan kehendak dan tuntutan semasa. Penting saudara, sama-sama kita nantikan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang akan bermula daripada 29 hari bulan nanti saudara. Saya akan berusaha untuk melaporkannya. Sebab itu, selaku warga Veteran UMNO, kita juga berharap supaya Kongres ini bakal menghasilkan resolusi yang menyeluruh, melibatkan warga bangsa Melayu bandar dan juga Melayu kampung, petani, penoreh dan nelayan. Termasuklah Melayu Sabah dan Sarawak. Bumi Putra Sabah dan Sarawak ini bersesuaian dengan hasrat Perdana Menteri yang mahu mencapai agar miskin tegar, sifar dalam masa terdekat. Itu tuntutan dan harapan daripada Veteran UMNO. Saya mengharapkan agar keadaan ini dapat mencapai kejayaan. Baik, saudara. Itulah keadaan kedudukan ekonomi Bumi Putra. Kita masuk bab yang menjadi tajuk bicara kita hari ini, saudara. Noda politik. Saya kata ini apa punya mengarut sekarang ni sekarang. Sebenarnya, saudara, kita seringkali mendengar. Kita selalu mendengar kata-kata orang mengatakan politik itu kotor. Dan tapi sebenarnya banyak orang tak tahu kekotoran itu berlaku bukan kerana politik itu, bukan kerana parti itu, tapi kerana ada kalangan pemain-pemain politik. Mereka inilah yang mencari jalan pintas untuk meraih puncak kekuasaan dengan cara yang cukup licik, yang korup, bahkan matlamat menghalalkan cara. Itulah realitinya, saudara. Jadi noda dan kekotoran politik Melayu, saya bercakap ni dalam landscape politik Melayu, saudara. Noda dan kekotoran politik Melayu begitu menjolok mata. Ia bermula sejak era tahun 70-an.
Malahan sehingga kini masih belum lagi selesai ataupun terusai. Malahan geloranya sekarang ini masih belum susut. Bahkan boleh dilihat seperti nanah yang kotor dan hanyir, saudara. Perpecahan kian membengkak dan ia menanti masa untuk meledak, untuk menjadikan warga bangsa Melayu bagaimana berada di bumi Palestin dalam keadaan berpecah belah. Ya, saudara, konspirasi silih berganti. Portal media sosial, sekarang ni kita masuk era media sosial. Segala-galanya di ujung jari. Pemain-pemain politik memainkan mereka yang pemain-pemain di media sosial, menjadikan semakin galak untuk mensensasikan isu-isu yang remeh, untuk mengundang polemik sehingga menjadi kontroversi. Sebenarnya sahaja, rakyat harus ingat, UMNO Barisan Nasional sebagai sebuah kerajaan cukup berpengalaman dan ia telah meletakkan foundationnya. Sahaja, itu fondasi kita adalah perpaduan sebagai hala tuju negara sejak kita mencapai kemerdekaan 1957. Tapi ia akhirnya dijatuhkan oleh gabungan bekas-bekas pemimpinnya sendiri pada pilihan raya yang ke-14 dulu. Itu realiti saya. Jangan lupa. Sebab itu saya kata inilah antara noda politik yang dilakukan oleh tangan-tangan bangsa kita sendiri. Saya teringat lagi kata-kata Si Najib waktu beliau berucap dalam Perhimpunan Agung UMNO sebelum kita menyantuni pilihan raya umum 2018. Dia kata kalau UMNO Barisan Nasional kalah, Melayu akan jadi bangsa yang terbangsat di negara ini. Kenapa? Kerana beliau yakin noda-noda politik yang akan menyesatkan warga bangsa kita. Kemakmuran ekonomi juga tidak mampu dicapai dengan melalui kuasa politik. Dan keadaan sekarang ni saudara semakin menguncup. Perpaduan rakyat semakin menipis. Jadi sejak pasca pilihan raya 14, saudara, 2018 dulu, negara terus bergolak. Negara bergolak. Jangan dinafikan. Sekali pilihan raya, 3 Perdana Menteri. Daripada Dr. Mahathir, pindah pada Tazimuddin, pindah pada Ismail Sabri. Dan hari ini dipacu oleh Pendiri Datuk Anwar Ibrahim. Beliau merupakan mantan warga UMNO tapi mengetuai Pakatan Harapan 2.0. Saudara. Dan kita lihat saudara, dalam tempoh tidak sampai sepenggal. Waktu itu, bila UMNO ditumbangkan, 3 Perdana Menteri lahir. Sebab itu, saya bersetuju juga pandangan Datuk Najib. Kita menjadi bangsa yang terbangsat. Kerana bila kuasa politik tak ada, saya dulu selalu mengatakan, when you have a power, make sure you are powerful. Otherwise, you are damn bloody fool. Pengkhianatan terhadap parti berterusan oleh mereka yang dulu memimpin UMNO. Pengkhianatan yang saya maksudkan adalah pengkhianatan terhadap parti UMNO. Ia berlarutan pada pilihan raya yang ke-15, 2022. Memang tergolek dok habis. Tergolek UMNO itu, saudara, dengan cuma dapat 26 kerusi saja. Dan yang lebih menyedihkan, sebab itu saya bersetuju pandangan Datuk Najib, dia kata, memanglah kita seolah-olah kalau tidak ditangani dan segera oleh istana, kita boleh jadi parti yang terbangsat lah, saudara, apabila kerajaan tak boleh nak tubuhkan. Itulah natijahnya. Kesan percaturan politik yang cukup kotor, yang penuh dengan noda-noda dilakukan oleh pemimpin. Bukan oleh warga, bukan oleh orang akar umbi. Mereka yang mengejar kuasa, mereka yang mahu mencari komimah politik, yang nak menjaga kedudukan. Akhirnya sampaikan negara tidak mampu untuk menubuhkan kerajaan. Apa yang berlaku di Pakistan, sebagaimana saya kata tadi, Pakistan 10 hari. Di Thailand dia 3 bulan. Kita nasib baiklah. Murni jiwa, hati budi, kebuduli yang memulia raja-raja Melayu. Tuanku Agong sudah pun memanggil untuk diadakan, wujudkan kerajaan perpaduan antara dua parti yang dua-dua tu kalau dicantumkan menjadikan gabungan terbesar.
iaitu antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Tapi Perikatan Nasional bongkak, tak mau menerima. Jangan lupa saudara, cuba dengar kenyataan daripada Duli Yang Mulia Tuan Sri Paduka Pertuan Agong yang dahulu. Dia kata dia terpaksa membawa persoalan ini kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Dan akhirnya UMNO dipanggil sekali lagi. Alhamdulillah. Artinya di sebalik noda-noda politik yang berlaku, UMNO masih lagi relevan untuk memastikan wujudnya sebuah kerajaan agar dapat memacu kejayaan bagi negara kita. Tapi saudara, sepatutnya lah kita bersyukur dengan hakikat ini. Cuma sekarang ini tak habis-habis lagi saudara. Mereka masih lagi memainkan noda-noda politik. Tak habis-habis, belum cukup habis sepenggal, sudah ada langkah itu, langkah ini. Matlamat mereka sekarang yang saya katakan tadi adalah untuk memburu kuasa. Menjadikan kita menjadi warga bangsa yang cukup. Maaf cakaplah saya. Kadang-kadang bolehlah saya katakan, kerana ketelanjuran itu, kita boleh dilihat agak-agak payah juga saya. Hari ini ekonomi negara sudah ternoda. Mau tak mau. Kita berada dalam suasana in the limbo. Sebab dunia juga mengalami krisis ekonomi. Semalam saya dah bagi tahu apa berlaku di England. England sudah memasuki era inflasi. Banyak syarikat-syarikat besar sudah ditutup. Pusat-pusat perniagaan juga sudah ditutup. Laporan saya terima. Ada sebuah syarikat apa tu, Beauty and Care apa ke. Dia mempunyai tenaga pekerjanya seramai 16,000 orang di seluruh England. Tutup. Ekonomi merudum. Amerika sebagaimana yang saya katakan tadi, dalam keadaan in the limbo. Kalau Senat tidak mengundi, juga tenat. Pakistan, saya dah bagi tahu tadi. Kalau tak dapat tubuh kerajaan 29 bulan ini, Pakistan juga terjebak dalam kedudukan ekonomi yang berterusan. Dunia semakin tenat. Saat ini kita tidak ada penyatuan. Kita masih berbolak-bolak. Syukurlah, Alhamdulillah. Selepas saya dengar kenyataan daripada speaker. Semalam, kemarin, speaker Dewan Rakyat, Tan Sri Johari, beliau mengatakan tidak ada usul undi tak percaya. Itu saya kata Alhamdulillah lah. Tapi jauh di sudut hati saya mengatakan, mereka masih belum berdiam diri. Caci mencaci masih berlaku. Cacian tanpa sepadan. Hanya kerana disebabkan kedudukan mata wang. Saudara, jangan lupa, mata wang negara kita berada dalam keadaan limbo. Kita tidak dapat mempertahankan kekuatan berbanding dengan dolar Amerika. Maka serangan, saya ingat 3 hari ini berturut-turut. Dia bukan hanya serangan sekadar bicara ekonomi. Bicara yang hampeh saja. Maki hamun. Nama Perdana Menteri diseret dengan Danon lah, itulah, inilah. Dah masuklah. Ya Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Presiden UMNO sendiri pun diturut dimaki hamun oleh mereka. Apakah ini natijah politik kita? Apakah ini mampu untuk menyantuni kehidupan warga kita? Semalam saya dah bagi tahu. Rakyat tidak mahu melihat percaturan politik yang tidak akan mengenyangkan rakyat. Yang rakyat mahu untuk melihat besok pagi, bangun pagi ada makanan untuk disediakan untuk keluarganya. Tapi pemimpin politik tak habis-habis. Masih berperang. Tak berhenti saudara. Hampir-sehampir-hampirnya mereka mewujudkan noda-noda politik tanpa sempadan. Caci mencaci, gelaran itu, gelaran ini. Malah saya rasa bila saya dengar, lenjanlah saya tengok saudara. Matlamatnya apa? Tak lain tak bukan matlamat menghalalkan cara. Kerana aku tak dapat begini, aku buat begini. Janji yang penting aku dapat berkuasa. Itu matlamatnya. Saya nak katakan sekarang ni, dalam kedudukan ekonomi dunia hari ini, bukan saya nak menjilat saya, bukan saya nak menguji, bukan saya nak membodek pimpinan hari ini. Dalam keadaan hari ini, siapa saja jadi Perdana Menteri, tidak mungkin dapat mengukurkan kedudukan ringgit Malaysia dengan dolar Amerika. Saya dah bercakap sebelum PMX, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri lagi. Saya dah katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai tongkat sakti. Macam Nabi Allah Sulaiman tu, tongkat sakti tu tekan aja tu dekat bumi, terbelah laut. Tak ada. Apa yang dia diharapkan ada upaya. Tapi dia juga, saya yakin, dia juga tak menjangkakan
bahawa negara kita berhutang sebegitu banyak. Sampai 1.5 triliun. Saya dah bagi tahu, umpamakan sehelai kain. Kain ini, ekonomi negara kita ini ibaratkan seperti selai kain putih yang dah kotor. Kotor sekotor-kotornya dengan noda-noda korupsi. Dan masalah lebih teruk lagi, kain itu sudah pun reput. Nak disental kuat-kuat, koyak. Kalau koyak, yang menderita rakyat. Inilah yang diwarisi, inherit. Diwarisi oleh Anwar Ibrahim. Tapi kita lain tak ada, maki hamon. Bila nak selesai masalah? Sewajarnya, bagi saya ni 26 bulan ni, Parlimen nak bersidang, kita minta lah, anda menjadi pengundi. Anda yang meletakkan mereka menjadi ahli Parlimen. Kita menghantar setiap orang, 222 orang itu, sebagai wakil kita di Parlimen. Kita harus dengar apa usaha mereka untuk menangani masalah ekonomi. Kita tak mau dengar masalah perbalahan. Kalau kita dengar mereka memulakan caci maki, sewajarnya kita warga akan umbi maki balik ke mereka. Rakyat tengah tenat, ekonomi tengah susah. Kamu masih nak tunjuk berbalah lagi. Kenapa? Soalnya hormatilah. Bukan kata tak bagi peluang. Agong dah bagi peluang untuk berada dalam kerajaan, kamu menolak. Sekarang ini kedudukan bagaimana? Kedudukan beras macam mana? Kedudukan ekonomi macam mana? Gaji rakyat macam mana? Ini perlu dilakukan, saya. Ini perlu ditangani. Saya adalah tengah hari tadi saya berjumpa dengan seorang. Berbual dengan saya. Dia kata macam mana kedudukan ekonomi ini? Saya kata, selagi Datuk Seri Anwar Ibrahim berusaha menangani kebejatan rasuah ini, selagi itulah beliau akan diserang. Mereka yang terlibat dalam rasuah, siapa yang senang? Tentulah mereka marah. Dan saya katakan, kita lihat pola-pola ekonomi kita waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan. Mula-mula dia naik tu cantik saya. Ekonomi okey. Tapi bila datang 1998, tiba-tiba kita diserang begitu hebat. Jangan lupa saya, pada 1996-97, Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa rang undang-undang pindaan akta rasuah. Jadi kerana beliau mahu memerangi rasuah, kerana waktu itu beliau menjadi memangku jawatan Perdana Menteri selama 2 bulan. Dr. Mahathir bercuti waktu itu. Dia pergi ke Parlimen, bawa pindaan rang undang-undang pindaan akta rasuah. Itulah punca dia berbalah. Akhirnya matlamat kewangan kita bagai in the limbo. Tapi tak lama saya. Begitu ya sekarang. Sekarang ini dia mula-mula tu okey, tapi dah mula start. Boleh dikatakan saban hari kita menatap berita seorang demi seorang yang dibawa ke muka siasatan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Jadi apakah mereka senang dalam keadaan begini? Jadi kita sebagai rakyat, tenang dulu. Jangan pula kita terjebak untuk memaki hamun sama orang yang mahu menyelesaikan masalah kebejatan rasuah. Itu persoalan dia, saudara. Saat ini memang dia diserang. Kerajaan Madani saya jangka, saya dah bagi tahu. Saya ingat tak silap saya 2-3 minggu dulu pun saya dapat bagi pesan. Sebelum menjadi Perdana Menteri pun saya bagi tahu bahawa usaha beliau yang mahukan agar Suruhanjaya Pencegah Rasuah melaksanakan tugas tanggungjawab sebaik mungkin tidak akan disenangi. Saudara, budaya rasuah ini dah menjadi darah daging. Bukan kecil-kecil, saudara. Sebab itulah kesannya yang kita alami sekarang. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mengubati luka yang ada di tangan, bisul yang ada ni, selagi tak dibuang punatnya, selagi itulah kita akan menderita. Punat rasuah ini. Jadi bila dapat dicabut punat itu nanti, maka lega kita baiklah balik. Itu yang saya nampak sekarang, saudara. Jadi mereka yang marah, bukan saya nak membodek saudara, yang marah dengan apa yang berlaku sekarang ini adalah mereka yang bersimpati dengan pemain-pemain yang terjebak dalam rasuah. Itu yang saya lihat, saudara. Kalau dia rakyat cinta damai, dia rakyat nak melihat kesuburan ekonomi kita, melihat bahawa negara kita maju setapak ke depan, bagi saya mereka tunggu dulu. Kita berlapang dada, kita lihat, tunggu apa yang sedang dilakukan oleh pimpinan negara, apa yang sedang dilakukan oleh mereka yang diberi kuasa dan amanah
Negara memberi kuasa, negara memberi amanah kepada kaki tangan Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk melakukan siasatan, untuk tidak bertolak ansur dengan mereka yang dilihat ataupun yang ada mungkin terlibat dalam rasuah. Jadi kalau ada persepsinya, maka siasat. Tak payah nak marah. Ini baru buka siasatan, terus dimaki hamun. Oh, tak adil, pilihan politik dan sebagainya. Yang kamu buat terhadap pemimpin UMNO dulu boleh. Ini saya kata kadang-kadang kita tidak orang cakap tak supaya bikin. Mereka mengharapkan bahawa kerajaan hari ini seperti mereka. Apa yang ada itu dilindungi. Tutup buku, tutup. Berapa lama kebejatan itu mau disimpan di bawah kapet? Bagaimana keburukan itu mau disorok di bawah permaidani? Jadi sekarang ni apa yang dilakukan oleh kerajaan Madani ini untuk menyingkap segala kekotoran itu untuk dibasuh. Supaya anak cucu kita di masa akan datang tidak lagi terjebak dalam budaya sebegini. Paling tidak pun seandainya kebejatan rasuah ini dapat kita tangani, mereka yang terlibat dalam rasuah ini dapat dibawa ke muka pengadilan, maka sekurang-kurangnya untuk 20 tahun, 30 tahun akan datang, anak cucu kita kalau mereka mahu melakukan rasuah, dia kata, oh tak boleh dulu, 20 tahun dulu atau 30 tahun dulu. Oh ke dalam you. Sekurang-kurangnya ada rasa ketakutan untuk mereka terjebak dalam budaya rasuah ini. Ini saya rasa saya. Sebab itu saya agak seronok juga bila mendengar semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir di Melaka untuk mengenang kembali sejarah proklamasi kemerdekaan di bumi Melaka semalam saudara. Apa dia kata? Bukan soal dia menjeritkan mereka, tidak. Memanglah dia berusaha untuk memerdekakan negara dari kebejatan rasuah. Tetapi Perdana Menteri berkata pemimpin sekarang diingatkan supaya tidak bersikap rakus, angkuh dan gelojoh sebagaimana pegawai-pegawai dari negara penjajah satu masa dulu. Pegawai yang ada sekarang ni tak boleh lagi bersikap rakus. Rakus tu tengok benda ada sauk. Tak boleh angkuh dengan tidak melayani warga. Gelojoh untuk membina kekayaan. Sikap tersebut, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata tidak patut ada dalam diri pemimpin zaman sekarang. Jika mereka benar-benar ikhlas, mau membina negara kita ke arah yang lebih baik. Saya agak tertarik hati dengan ucapan. Ini bukan ucapan retorik. Ini bukan tidak boleh dilaksanakan. Dengan adanya kaki tangan, pegawai-pegawai kuasa, saya yakin boleh terlaksana kalau mereka jujur dalam melaksanakan tugas. Sebab katanya, kita tahu kita tidak akan ada di sini mengecapi nikmat kemerdekaan kalau tidak kerana jasa tokoh-tokoh besar kita dahulu yang sanggup menggadai nyawa, harta benda untuk mencapai kemerdekaan untuk negara kita. Jadi beliau mengimbau bagaimana pimpinan terdahulu. Dan sebab itu, inilah menjadi peringatan kepada pemimpin-pemimpin hari ini yang memikul amanah supaya belajar daripada elemen dan ciri yang positif dan yang baik daripada pemimpin dahulu serta tidak terheret dengan amalan kerasukan, keangkuhan, kegelojohan pegawai-pegawai penjajah. Jangan lupa saya. Dulu, penjajah macam J.W. Bush, maka mengamuk merajalela bila dia melihat anak-anak Melayu, gadis-gadis Melayu diperkosa dengan begitu mudah. Dan bagaimana Mamat Mandaliar melakukan kehancuran bumi Melaka. Itu sejarah itu. Jadi sebab itu Datuk Anwar Ibrahim kata, ini peringatan. Kita hari ini adalah generasi penerus. Kita harus berusaha sedaya upaya supaya kita dapat mengangkat harakat martabat bangsa kita, negara kita untuk terus membangun ekonomi, meneruskan mutu pendidikan dan kesihatan, bawa pelancong industri datang yang melabur supaya rakyat boleh hidup dengan lebih selesa. Semalam saya dah bagi tahu, tidak sepatutnya rakyat kita berada dalam kesukaran hari ini. Sewajarnya negara-negara lain dalam keadaan susah, kita mempunyai simpanan yang banyak. Saya kalau insya-Allah lah pada 27 bulan nanti, katanya yang mulia Tengku Razali akan datang ke studio saya untuk berbual. Kita membicarakan bicara tokoh rahsia-rahsia yang dulu yang tidak kita ketahui saudara.
Syahmi Mak Yusof masih ada lagi yang sokong. Saya beginilah saudara, saya tak nak menyentuh sesiapa. Tapi kita rasakan mereka yang dilihat Syahmi menyokong orang-orang tertentu tu, sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah. Sepatutnya kita berlapang dada hari ini, bersatu hati. Sebab kita lah generasi penerus. Kita harus membina negara kita. Tak ada orang lain yang akan mampu untuk membawa negara kita jauh lebih maju melainkan kita sendiri. Tapi kita yang meruntuhkan dengan noda-noda politik. Kesan menjadi pemimpin, sebelum dapat jadi pemimpin, berebut nak jadi pemimpin. Berebut nak jadi wakil rakyat. Bila jadi wakil rakyat, berebut nak jadi menteri. Bila dah menang pilihan raya, berebut nak menguasai kerajaan. Kenapa nak menguasai kerajaan? Kerana untuk mengumpul harta kekayaan untuk anak bini. Ini terdedah, saudara. Saya rasa, sebab itu saya dah bercakap berkali-kali dulu, kerajaan kena wujudkan satu mahkamah khas untuk membicarakan korupsi. Hari-hari saja. Semalam ada kes korupsi. Hari ini ada kes korupsi. Bukalah dada akhbar. Lihatlah media sosial. Saban hari. Saudara Ramlah Hamid, kalau betul lah PM nak membenterah rasuah, sila lihat dulu pendatang asing masuk ke Malaysia. Begitu senang dan adanya juak juga. Ini yang sedang ditangani oleh saudara Saifuddin Nasution. Saya juga berbesar hati, saya dah puji semalam saya katakan, kemarin saya katakan, gempuran sedang berlaku. Puan Ramlah. Pendatang-pendatang asing juga harus dikekang. Dah sudah pun ada terbongkar bagaimana apa yang berlaku di kawasan di Sepang apa. Boleh ada di Puncak Alam. Kawasan tu tanah 0.6 ekar. Ada siap elektrik, ada air, ada rumah apa semua. Boleh mereka berkampung. Sedangkan mereka lah parti. Inilah yang sedang ditangani. Bagaimana kita lihat di Seremban sudah lakukan, di Jalan Pudu, di Kuala Lumpur, dan kita minta supaya tindakan ini berterusan, ya Puan Ramlah. Saya bersetuju. Sebab itu saya melihat kenyataan Datuk Seri Saifuddin. Dia kata dia waktu banciannya, survey yang dilakukan, 79% rakyat warga mahukan persoalan parti ini dapat diurusaikan. Puan Nurliza, dia kata Eddie Tahir cubalah beri sokongan pada pemimpin, bukan maki hamon. Ini saya setuju, saudara. Bukan masanya untuk kita maki hamon. Saya memberi pencerahan tiap-tiap malam. Bukan membodik, tak ada saya. Tidak ada niat saya. Orang kata ni penjilat. Saya bercakap realiti. Siapa yang sanggup untuk melakukan tindakan agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah diberikan mandat sepenuhnya untuk melakukan tindakan membasmi kebejahatan rasuah. Itu keadaan saya. Mudah-mudahan apa yang sedang dilakukan mencapai kejayaan. Saya jangan lupa saya. Sarudin yakin, dia kata saya dan keluarga sudah. Ini UMNO sekarang ni sedang mengumpul 1 juta tanda tangan untuk permohonan pengampunan ke atas Sri Najib. Adakah anda ahli-ahli dan penyokong UMNO sudah melakukannya? Dia Sarudin yakin, dia kata dah buat. Dan saudara, cawangan-cawangan UMNO sekarang ni seluruh negara sedang mengumpul tanda tangan. Kita bukan nak mendesak. Orang UMNO kita tak mendesak. Kita mohon ihsan Tuanku Agong. Kerana kita yakin bahawa Datuk Seri Najib tidak mendapat keadilan dalam perbicaraan. Bukan kita merasakan bahawa kita nak menentang keputusan mahkamah. Tidak. Minta ihsan Tuanku. Jadi kalau saya cakap lebih nanti orang marah kat saya pula. Eddie Tahir, dia kata desak pun kena marah, kata tolak kemadam. Kita semua usaha secara rahsia. Sudahnya dapat diskaun. Saudara Eddie Tahir, sabar-sabar, tenang-tenang. Tenang-tenang, saudara. Kita dalam keadaan hari ini, sewajarnya kita berlapang dada tunggu dan lihat. Ada benda-benda yang dilakukan. Jadi kita letaklah kepercayaan pada pimpinan. Tapi kalau saya bercakap nanti orang marah kat saya lagi. Saya sekarang ni kata Kumat Kamit dah terlambat. Berjuta-juta makhluk asing masuk negara kita akibat penguatkuasa yang mengkhianati bangsa kita. Kumat Kamit, saya bersetuju dengan anda dulu lagi. Tapi kita mengharapkan perkara ini akan ditangani. Inilah
saya katakan sebahagian daripada noda politik yang kita mengharapkan persoalan parti, persoalan korupsi dan mereka yang cuba untuk menggugat institusi Raja-Raja Melayu. Ini kita kena pertahankan. UMNO dari dulu, kini dan selamanya tetap akan mempertahankan institusi istana dan Raja-Raja Melayu. Dan saya harap warga kita, ini saya dengarlah, saya tak tahu, ada pula Bapak Ustaz buat komen, sanggup mengatakan raja-raja kena sedar. Kata apa hal ni? Kita rakyat. Tidak seharusnya kita nak tegur payung negara kita. Kalau kita nak tegur pun bukan secara terbuka. Buat surat baik-baik secara peribadi, Daulat Tuanku, Hamba Patip, ada pandangan begini. Bukan tegur. Jangan samakan raja dengan rakyat biasa. Rosak negara kita. Saya sedang berusaha untuk mengulas sebenarnya negara ini siapa punya. Sabar dulu saudara. Banyak benda yang harus kita buka. Dan sebab itulah sekarang ni, dalam kita melakar perlembagaan negara, pemimpin yang ada ni kita harap kita harus sama-sama berdiri teguh di belakang pimpinan untuk membasmi kebejahatan rasuah. Ingat saudara, rasuah yang membarah itu akan mengorbankan bukan diri kita, generasi kita akan datang. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.